Hai, Assalamualaikum. Macam biasa, temu janji kita pukul 5.30 petang. Sebab apa kita selalu ada pukul 5.30 petang ni? Sebab kita nak kongsikan banyak benda. Kita nak borakkan banyak benda yang mungkin adalah isu-isu terkini ataupun yang mungkin sekarang ni sedang dialami oleh ramai orang kan, ataupun mungkin untuk pengisian kita petang-petang ni lah. Tak ada buat apa-apa sambil-sambil minum kopi kan, sambil-sambil kita duduk-duduk minum petang kan. So kita sambil-sambil berborak lah. Okay. So hari ni macam yang Win janjikan semalam, Win tak keseorangan. Okay. Win ada seseorang untuk ajak bual hari ni. Kan. So tajuk kita hari ni adalah you all boleh baca tu kan. Pernah rugi puluhan ribu, dulu jahil kini dah tahu. So ketahui hari ni kita ada teknik-teknik dan skill-skill elak ditipu. Penting kan ni kan, sebab zaman sekarang ni banyak antara kita, ramai antara kita yang terdesak kan. Jadi kadang-kadang kita tak mengkaji ataupun kita tak mahir apa skill-skill ataupun teknik-teknik untuk kita nak kenal pasti sama ada kita ni bakal ditipu ke tak. Kan, so untuk bercakap bab ni, okay, sebab Win tak pernah ditipu sebanyak itu, Win tak pernah tertipu puluhan ribu, kan, tapi kerugian adalah kan, tapi ini kerugian kerana tertipu. Okay, so untuk nak kupas lebih lanjut, Win nak ajak seorang guest kita hari ni untuk bincangkan pasal isu ni dengan lebih jelas lagi. Okay, melalui sudut pengalaman dan pandangan beliau lah. Okay, tapi sebelum tu Win nak ajak you all tengok dulu VT ni. Okay, so kita boleh berkenalan sedikit dengan guest kita hari ni. Okay, so jom kita tengok VT. Dah tengok dah VT. Okay, so sekarang kita nak munculkan guest kita ni buat julung-julung kalinya dalam FB Live with ni. Okay, so jom kita welcome guest kita. Assalamualaikum Mani. Waalaikumsalam. Selamat petang. Selamat datang ke FB Live Win. Terima kasih sebab sudi jadi guest dan berkongsi pengalaman mahal Ani tu dengan ramai orang. Okay, so hari ni kita jemput Ani ni sebab kita rasa macam nak Ani berikan tips dan pendapat lah untuk ramai orang di luar sana supaya pengalaman yang Ani pernah rasa tu jadi tak terkena pada orang lain. Okay, sebab sekarang ni banyak benda-benda yang berunsurkan penipuan ni kan. Okay, so sebelum kita pergi lebih dalam lagi, kita nak minta Ani kenalkan sedikit diri, okay, dan juga latar belakang Ani lah.
Okey. Assalamualaikum, selamat petang. Okey, nama saya Nur Iziani Syafi'i. Okey, berasal daripada Selangor Perak dan kini menetap di Temerloh Pahang. Okey, berumur 35 tahun dan mempunyai 3 orang anak, seorang perempuan dan 2 orang lelaki. Okey, background Kak Ani ni lebih dikenali sebagai Kak Ani lah, senang Okey, Kak Ani ni daripada dulu, daripada kecil sebenarnya family background tak ada lah dalam bidang bisnes sebenarnya. Okey, selepas kahwin baru terjebak dalam bisnes sebab family Kak Ani dulu ramai yang macam daripada background pendidikan. Okey, lecturer, cikgu, itu memang dah dididik macam tu lah. Okey, selepas dah kahwin baru masuk dalam bidang berniaga. Tapi sebenarnya pernah sambung belajar dalam bidang pendidikan pengurusan perniagaan. Okey. So masa sekolah dulu pun sebenarnya dah berjinak-jinak juga dalam bisnes. Jadi ahli koperasi, pengurusi koperasi sekolah. Okey, lepas tu kalau ada family day kat sekolah tu dah ajak cikgu, jom kita berniaga, macam tu kan, bagi dekat cikgu, jom kita buka bus, macam tu. Pernah lah juga masa tu buka bus, jual cakap kat cikgu, jom kita buka bus jual roti aiskrim. Roti aiskrim macam mana tu? Macam kita try je cikgu, boleh ni, sebab kat sini tak pernah orang buat. Sekali nak jadi kebabum kat situ, bus kita orang yang paling, orang lain dah tutup, kita orang tak habis-habis lagi. Siap cikgu pula kena pergi cari aiskrim kat kedai-kedai lain untuk top up kita punya bus tu kan. Tapi minat berniaga tu sebenarnya dah ada dah lah daripada kecil tu, walaupun family background tu bukan dalam bidang bisnes. Itulah sikit-sikit berbeza lah. Okey. So maknanya Ani memang ada minat dalam berniaga lah sebenarnya ya. Ada. Cuma background study tu Ani ada ambil juga latar belakang dalam perniagaan ya masa sambung pelajaran tu. Masa first degree bukan background business lah. Tapi daripada first degree nak masuk ke second degree tu pernah jadi cikgu jugalah masa setahun macam tu kat sekolah. Pernah cikgu ni. Dulu cikgu ngajar murid kan, sekarang ni kalau nak ikutkan kerja hakiki cikgu juga, cikgu ajar mesin jahit. Macam tu. Cikgu lagi lah. Dia sekali kita jadi cikgu tu sampai bila-bila jadi cikgu tu ni. Kan? Dia, sampai bila-bila orang panggil Ani, panggil cikgu. Macam tu kan. Cuma student dia juga lain-lain peringkat umur kan. Betul. Okey, jadi Ani dah cerita sedikit tadi tentang pendekatan ataupun cara berjinak-jinak lah sejak bermula berjinak-jinak dengan bisnes kan. Okey, boleh tak Ani cerita lebih lanjut sikit latar belakang pekerjaan Ani lah, kan, pekerjaan yang part time ke full time ke, ataupun since dah ada minat dalam bisnes tu, ada tak Ani menceburkan diri secara serius dalam bisnes-bisnes part time ke macam mana? Okey, kalau background bekerja sebenarnya tak banyak sangat lah pengalaman bekerja sebelum ni. Pernah juga kerja kilang buat tayar tu. Tapi dalam industrial engineering lah. Itu pun sekejap je. Dan banyak dekat dalam bidang perguruan lah. Masa dah lepas kahwin, dah kerja dengan family mertua. Sambil tu dah rasa macam nak tambah side income kan. Kita kerja walaupun kerja sekarang ni kira macam kita bekerja ada gaji, so nak tambah side income kan, nak cuba pelbagai platform lah orang cakap tu. Pernah disebabkan tak ada sangat ilmu di luar, pernah terjebak dengan penipuan ataupun scam macam tu lah kan. Bisnes penipuan, bisnes apa tu yang Ani boleh terjebak dengan bisnes penipuan tu? Sebenarnya nak kata sebenarnya dah delete lah daripada kepala sebab tak nak ingat dah kan. Tapi hari ni kita kena quick sikit ni, kita nak bagi pengajaran kepada orang lain kan. Itulah dia terpaksa fikir balik apa tu, sebenarnya dah delete semua kan. Tapi hari ni cuba ingat lah yang mana pernah join tu. Sebelum ni pernah, sebab cakap ni sebenarnya jenis suka berminat dengan gold tau. Emas. Emas. So masa
Lepas dah kahwin tu dan adalah kenalan ni bagi tahu, okey, jom kita masuk satu program ni, dia cakap program panggil apa, program EPA macam tu lah. Okey, program ni um, menawarkan setiap bulan tu kita dapat every month kita dapat jumlah sekian-sekian macam tu. Tapi jumlah yang kita kena bayar untuk permulaan tu tinggi jugalah. Dalam tak salah Kak Ni dulu pernah dalam 12,000 rasanya. Tapi boleh buat payment tu 2 kali macam tu kan. Tapi monthly tu dia punya side income tu kita dapat setiap bulan 800 setengah macam tu. 800 setengah tapi selama 24 bulan. So okey lah kan. Lagi satu emas, kita tahu emas memang memang harga dia akan naik je tak turun. So macam percayalah. Tapi ada banyak kesalahan kat situ lah walaupun husband masa tu macam dah fikir habis ke ni. Dia dah ingatkan tapi kita rasa macam okey je boleh ni. Tapi ilmu masih cetek sangat masa tu. Apa yang buatkan Ani yakin tu Ani? Masa macam yelah walaupun masa tu suami dah agak-agak teragak-agak jugalah hesitate kan. So apa yang buatkan Ani rasa boleh pergi ni? Selain daripada Ani punya attraction, minat memang goal lah kan. So kalau nampak goal apa sahaja segalanya mungkin. Okay. Yang jadi macam yakin sikit tu sebab ada kenalan yang dia dah lama dalam bidang tu. Dia cakap ni boleh ni, betul sebab kenalan tu macam biasalah kenalan kita percaya kan. Kita sebenarnya percaya kat kawan kita kan. Dia pula dah banyak kali masuk. So okey lah kawan cakap okey boleh dapat, memang setiap bulan dia dapat. Dia dah tunjuk dia punya bank statement, okey duit masuk, okey. Okey percaya. Masa tu walaupun husband cakap macam tu, dia cakap okey boleh ni, saya tak kacau duit abang pun kan. Okey saya guna duit saya je, saya cakap macam tu. Tapi dia dah ingatkan, dia cakap okey lah go on, dia cakap macam tu. And then bukan itu je pernah masuk juga yang lain. Orang panggil apa tu? Program apa tu? Tapi hotel dekat Mekah macam tu. Islamic hotel kot. Setiap bulan dapat pulangan juga. Maksudnya kita beli satu bilik dekat sana. Setiap bulan kita dapat 400 setengah. Masa tu tapi yang tu murah sikit lah. Tapi dapat pulangan macam tu juga. Pernah lah juga dapat dalam 5 bulan macam tu. Tapi lepas tu tak ada dah. Orang pun memang tak jumpa lah kat mana. Company jangan cakap lah, tak kenal pun, tak tahu pun kat mana company tu. Itu atas kenalan lah kenakan macam tu. Okay, alright. So maknanya macam apa tu tak kaji lagi betul-betul, tak kaji lagi dalam-dalam atas dasar percaya lah ni kiranya kan. Dasar percaya saja. Okay, so selain daripada perniagaan-perniagaan yang berkaitan dengan goal tu kan, ada tak lagi part time lain ataupun jenis perniagaan lain, bisnes lain, industri lain yang Ani join? Sebab Ani ni minyak bisnes ni kan, dia sentiasa mencari-cari peluang ni kan. Ada. Apa dia tu? Boleh kongsi sikit? Macam mana pernah juga macam jual suplemen lah macam tu kan. Suplemen berapa tahun jugalah dalam industri suplemen tu. Masa tu dah pregnant anak first, so kita pun makan juga suplemen tu. Dan dah sambil makan tu jadi juga ahli, sambil tu jual-jual sikit. Dapatlah untuk runcit macam tu, tapi tak banyak lah. Dalam setahun lebih kot. Sambil-sambil tu jual juga untuk adik-beradik. Biasalah kan kita dah masuk satu tu mesti nak cerita kat kakak ke, kat adik ke kan, kebaikan dia ni. Tapi masa masuk dalam tu adalah juga pulangan tapi tak semacam pulangan yang sekarang dah join. Macam tu. Okey, tak macam pulangan sekarang. Sangat kita nak tahu kan apa dia pulangan yang sekarang tu. Tapi sekarang ni yang itu kita simpan dekat ujung-ujung. Yang sekarang ni kita tengah nak flashback sikit Ani Okay. Kita nak flashback yang lama-lama tu kan. Jadi dipahamkan jugalah macam Ani cakap tadi, ada terlibat dalam bisnes apa tu suplemen dan sebagainya kan. So itu adalah apa? Bisnes rangkaian. Yang suplemen bisnes apa? Rangkaian, bisnes rangkaian, MLM lah senang cerita kan. Peniaga larut malam. Perkataan yang orang paling takut tu Ani kan, MLM tu. Jadi Ani ada berapa banyak MLM yang Ani dah join ni sebenarnya?
Asalnya 2 ke 3 macam tu lah. Oh, boleh tak? tak? Boleh tak Ani ceritakan sikit pengalaman Ani apa tu menyertai MLM yang lama-lama kan dulu kan sebelum ni kan? Mungkin ada tertipu daripada segi pencapaian ke kan sebab bila kita sebut istilah ditipu ni tak semestinya tipu wang ringgit je ni, betul tak kan? Kadang-kadang tipu janji-janji manis pun ada juga kan sebab biasanya kita tahu kalau syarikat-syarikat MLM ni dia mesti ada janji manis. Kan akan dapat ni, akan dapat tu, boleh beli ni, boleh pergi tu, bercuti ini, free itu, free ini kan, kereta, rumah, jutawan, semua adalah janji-janji manis tu kan. Boleh tak Ani kongsikan sikit pengalaman-pengalaman Ani ditipu daripada segi perasaan dan pencapaian, ada tak? Okey. Pengalaman perasaan ditipu tu sakitnya tu mestilah di sini kan. Tu kena nyanyi tu Ani. Aduh, sakitnya tu memang di sini. Okey. Dia macam ni tau. Pengalaman tu bila kita dah join, kadang ilmu tu masih sangat cetek, tapi bila kita tengok orang atas tu macam wow best lah dia punya lifestyle. Okay, jadi mestilah kita rasa macam tak mustahil, why not, nanti kita boleh jadi macam orang tu. Okay, tapi sebenarnya tak mudah. Nah, dalam MLM rangkaian lain tu dia bukan senang lah, dia bukan senang. Jadi macam pernah sendiri pengalaman pernah buat sale 2,000, pernah buat sale dalam 2,000, tapi jumlah yang kita dapat tu bila dah tengok balik dia punya statement tu lah ini je macam tu kan, macam dah penat je. Tapi tak sedih lagi, tapi rasa macam syukur dapat berbanding orang tak dapat. Syukur dapat, tapi macam ni dia ada macam point-point dia tu macam alah sale 2,000 tapi alah tu tapi terus juga. Boleh share sikit Ani, yang Allah tu berapa tu amountnya tu sebenarnya? Maksudnya pernah 2,000 dia dapat. Kalau 2,000 tu dapatlah 100 setengah macam tu. Okey. Jadi 2,000 dapat 100 setengah. Okey, pernah juga yang sikit kan. Lepas tu pernah juga. Okey, tapi nak nampak untuk runcit kat situ pun macam tak nampak sangat pun. Mungkin kita fikir okey kita jual pada harga sekian-sekian. Lepas tu kita dapat pula income lebih macam okey lah dapat 100 setengah. Tapi seronok lagi kita sebarkan manfaat, sebarkan kan. Tapi macam tak puas hati lah kat situ kan. Pertama macam penat je, mana untungnya, mana last kali rolling tak nampak pun. Sebab tak banyak. Okey kan, masa tu bukan sebenarnya kita apa tu Ani, kita rasa macam okey sebab kita tak tahu ada rupanya yang boleh bayar lagi tinggi daripada tu, betul tak kan? Kan kita ingatkan macam dah tinggi lah kot buat sale 2,000 boleh dapat 100 setengah kan, rasa macam okey lah. Kan? Tapi konsep dulu tu pun konsep dulu tu macam sebenarnya dia konsep kita mengkayakan orang atas lah. Senang cerita macam tu. Konsep mengkayakan orang atas ni artinya orang atas pada kita tu dia akan dapat jumlah yang lebih besar berbanding kita kat bawah ni pun walaupun kita buat kerja juga. Macam tu. Okey, betul. So itulah antara sebenarnya perkara-perkara yang membuatkan ramai orang serik dan takut dengan MLM ni kan. Sebab apa yang kita buat dekat bawah ni kita takkan boleh potong orang dekat atas. Kan kadang-kadang kita tak dapat tapi pergi dekat orang atas. Effort kita dah penuh, dah banyak kan, tapi last-last tengok kenapa kita dapat sikit, rupanya pergi kat yang atas. Macam tu kan. Jadi dulu kita tak tahu sebenarnya ada wujud yang tak ada menggunakan penipuan macam gini kan. Kita ingatkan dah okey dah tu. Kan? Rupa-rupanya bila kita kaji, belajar, ini sebenarnya nak mengecikkan kita punya bonus dan komisen kan.
Okay, so boleh tak Ani ceritakan sikit, memandangkan Ani cakap tadi dah ada beberapa perniagaan rangkaian ataupun MLM yang Ani join sebelum ni, dan juga ada penipuan daripada segi wang ringgit dekat pelaburan daripada bisnes-bisnes yang sebelum ni kan. So daripada perniagaan yang lepas tu, apa kesan pada Ani bila dah Ani rasa macam tertipu daripada segi wang ringgit, lepas tu tertipu daripada segi tenaga kan, daripada usaha kita buat tapi dapat sikit je, kenapa orang lain dapat macam yang atas-atas tu tengok macam kaya raya je, kenapa kita tak boleh dapat macam gitu kan. Tertipu lah namanya tu kan. Boleh tak Ani kongsi sikit apa perasaan, kesan pada Ani dan keluarga akibat daripada penipuan-penipuan tu? Okey, kesan dia tu amat dalam. Okey. Kesan tu amat dalam dan luka dia tu susah sangat nak sembuh sebenarnya. Okey. Yang amat kesan tu macam ni tau. Dia lepas pada tu orang cakap je lah konsep MLM. Orang cerita lah tentang bisnes apa pun. MLM kan. Terus macam okey tak nak. Sebab MLM nanti kaya orang atas. Kita penat juga kan. Orang atas dia punya bonus dia besar. Kita bonus dia kecil. Macam okey tak nak. Okey tak nak dengar. Bila apa-apa tak payah cerita. Tak suka. Macam tu. Lepas tu bila dah macam tu lama-lama rasa macam bila orang cerita je Kak ni mesti akan kaji je juga. Walaupun mulut cakap tak nak, tapi elah bisnes kita nak side income tu, semua orang nak side income kan. Walaupun kita dah ada kerja hakiki, memang kerja kita tu kita nak buat setiap hari, tak apa kita buat. Tapi memang kita nak juga side income yang lebih supaya kita dapat apa yang kita nak. Kehendak kan, banyakkan kehendak kita kan. Okay. Lepas tu dari satu kita memang nak bantu ramai orang, nak bantu mak ayah kita, keluarga kita, adik-adik kita. Jadi lepas pada tu tolak semua MLM. Apa-apa memang mengkaji dulu. Lagi satu prinsip, tak ada benda senang dalam dunia ni. Okay, tak ada benda senang, semua mesti berusaha. Nak dapat sesuatu kena usaha. Usaha bukan sikit, kena banyak. Macam tu. So dah tukar ni punya formula masa tu sudah bertukar pandangan, formula semua dah bertukar macam Kak Zahra Osman pun cakap Kak Zah baru teringat pernah kena tipu pelaburan emas juga dulu katanya. Berapa banyak tu Kak Zah kena tipu tu. Kan. Jadi hari ni Ani pun kongsikan pengalaman Ani kena tipu macam tu kan. Jadi insyaAllah kita boleh sama-sama kongsikan pada orang ramai jugalah supaya boleh kata orang boleh buka mata dan boleh tengok ni aku nak kena tipu ni. Ni macam nak kena tipu ni. Macam tu kan. Sekejap lagi kita nak minta tips-tips dekat Ani macam mana nak kesan. Okay, right. Jadi bila Ani kata dah begitu skeptikal, tapi yang we nampak lah dekat Ani kat sini kan, Ani punya apa kata orang tu semangat tu sangat bagus. Sebab apa? Walaupun kata orang dah serik, dah pernah tertipu, tapi setiap peluang yang datang tu Ani ambil untuk dengar. Macam tu kan, sentiasa mencari peluang lagi yang lebih baik untuk majukan diri kan. Sebab separuh orang ni kebanyakan macam dah selesa kan, ada kerja sendiri dengan perniagaan family kan, dah tak nak dah keluar daripada zon selesa tu. Kan, kadang-kadang rasa macam okey dah cukup dah, apa yang kita buat ni dah cukup dah, tak nak buat satu benda yang lain lagi. Kan. Tapi Ani nak ambil challenge untuk keluar daripada comfort zone tu, itu kena selut lah tu kan. Tak rasa orang boleh keluar daripada selimut tu. Okay, so Ani nak tanya, macam mana pula kan bila dah banyak kena tipu perasaan, tipu kewangan, tipu macam-macam tu, macam mana pula Ani boleh buat keputusan nak join lagi satu bisnes rangkaian sekarang ni? Boleh tak Ani cakapkan apa dia punya turning point yang buat Ani rasa macam ini macam tak kena tipu ni? Boleh tak Ani share sikit? Okay, macam mana boleh terjoin semula tu? Terjoin semula bisnes rangkaian sekarang ni bermula dengan apabila kita dah ada bisnes sendiri, kita kena banyak juga ilmu marketing, kita kena tahu ilmu marketing, ilmu jualan. Kita kena upgrade sikit kita punya ilmu kan. Okay, first turning point tu daripada upline lah ni. Dia bagi satu macam poster, nak belajar YouTube marketing tak? Jadi kita nampak kat situ, ni bagus ni untuk bisnes aku ni kan. Jadi untuk kembangan kita punya bisnes,
bagus ni. Tak tahu lagi masa tu benda apa kan. Okay, nak masuklah kelas ni. Lepas tu dia cakap free pula tu. Siapa tak nak ilmu free kan? YouTube marketing biasa. Si cikai-cikai pun 500 orang. Itu pun basic kan. Macam tu kan. Jadi okay, tak salah nak ambil ilmu ni. Okay. Bila hari apa? Okay. Dia kata masa tu dekat nak baru lagi nak dekat raya puasa hari tu. Kan. Jadi spend masa hari apa? Hari Ahad ke hari apa itu? Berapa jam je. Okay, duduk kat depan laptop. Lepas tu bila kita dah masuk kelas tu, memang bagus lah. Dia nak ajar kita YouTube marketing, dia nak ajar kita Google Ads, dia nak ajar kita Facebook Ads. Banyak sangat ni benda boleh apply kat bisnes aku ni. Untung ni masuk ni. Kan, untung sangat ni. Jumlah nak kena bayar lepas itu pun tak munasabah lah orang panggil. Macam okey nak masuk macam tu kan. Jadi rasa lepas tu bila kita dah sendiri kaji pula, dah terkaji pula bila dia dah ajak kita masuk, benda tu kita kena ada komitmen sikit lah kita nak masuk. Tapi yuran dia tu tak mahal pun, yuran yang boleh hangus kalau kita tak jadi apa-apa pun. Tak ada lah nak menyorok bawah selimut menangis berhari-hari tu, tak ada lah kan. Lepas tu rasa macam bila kita dah kaji satu-satu, ni bisnes ni apa ni? Tak pernah dengar ni. Biasa bisnes macam ni mesti ada orang atas tu paling kaya. Orang bawah ni yelah dah pernah 2-3 kali kan kena kan. Jadi mengkaji tu tak payah cakap lah, 2-3 hari juga kaji ni. Buka sana buka sini, tengok video sana tengok video sini. 2 hari rasanya kaji pasal bisnes yang baru ni. Masa tu nak dekat raya bulan-bulan puasa, tidur lambat kan, kita nak sahur, pas sahur tu kita dah siap percukupkan ke apa. Tengok lagi, kaji lagi. Lepas tu fikir, pun sebenarnya benda tu saya pernah makan. Benda tu kita dah ambil sebelum tu. Kita pernah consume benda tu, cuma kita tak tahu lagi pasal dia punya bisnes. Bila dah tahu pula pasal bisnes, grab terus lah. Okay. So bila Ani dah join tu kan, apa pula Ani punya pandangan dan pendapat tentang bisnes baru yang Ani join tu kan? Boleh cerita sikit tak kan, bisnes apa yang Ani join ni sebenarnya ni? Dan macam mana penerimaan keluarga ni? Keluarga takut tak? Kena tipu lagi ni kan? Macam mana? Okay, macam mana boleh terjoin tu? Sebenarnya dah terjoin tu dah lama kan? Tapi yang join sendiri tu baru je lah. Baru sangat-sangat. Okay. Sebab kalau nak ikutkan produk ni dah makan, dah 3 tahun lepas dah makan. Dah apply pun. Dah makan memang dah rasa sikit dah kesan pada diri. Lepas tu dah amal. Kalau dah tahu benda ni, bila dah amalkan tu, bila dah masuk sebab nak masuk kelas YouTube marketing tadi, semua tu, fikir balik, apa salahnya terus consume sebetul-betulnya kan. Okay, masuk yang package VIP lah masa tu. And then beli produk dan ajak husband makan. Husband memang dia dah ada background tak sihat sikit. Dah memang ada follow up doktor. Jadi dia pula jenis orang yang tak simply lah kalau kita cakap, abang jom kita makan ni. Ni bagus ni. Dia tak akan percaya lah sebab dia dalam bidang dia sendiri, dia mengkaji lagi tinggi daripada kita kan. Janganlah suka-suka nak belilah sekali simpan dalam peti. Macam tu. Tapi yang ini, kalau tak bagi dia sehari, dia tanya pula kita, tak ada ke air tu untuk abang malam ni? Habis ke? Kenapa tak beli lagi? Macam tu pula dia tanya kita. Macam mana pula tu husband daripada seorang yang sangat susah nak percaya tu kan? Apa yang Ani buat? Ini mungkin tips ni Ani kita boleh share dekat isteri-isteri yang lain ni. Kadang-kadang ramai yang nak yakinkan suami sendiri pun susah kan? Apa yang Ani buat ni? Macam mana tu? Okay. Dia macam ni tau. Sebenarnya ni dia ada masalah buah pinggang, dia ada masalah darah kan. Jadi memang doktor sendiri pun tak cadangkan dia ambil pelbagai jenis suplemen macam tu. Okay. Tapi bila Ani dah join dengan Forever, Ani diberi macam kelas ataupun pendedahan apa kelebihan produk kita berbanding produk luar. Okay, bila dalam kelas tu pula sharing daripada doktor pakar. Okay, kebetulan masa tu nak kita terus biasalah kan suami-suami ni di mana nak tambah isteri dah pernah kena beberkali-kali kan.
Mana dah ada dengar sangat. Tapi kita ni pandai lah sikit. Buka tu kuat-kuat. Pasang speaker kat tepi. Okay. Pasang speaker kat tepi. Masa tu sharing apa? Dr. Adibah macam tu kot. Dr. Adibah, Dr. Aziz kan. Doktor pakar buah pinggang, doktor pakar pemakanan macam tu. Bila husband dah dengar, dia dah minum juga sebelum tu. Tapi bila dia dengar macam main-main. Besok tu dia dengar 2-3 kali. 2 jam punya kelas dia boleh tengok balik semula. Bila dia dah tengok balik semula. Bila dia dah tengok balik semula, doktor tu pula terang satu-satu. Memang lengkap lah kan. Kita bila dah pergi dengan hospital, memang doktor akan tunjuk ini sampai adalah sikit ilmu bab doktor cerita tu kan. Memang kita tak akan bagilah kat suami kita. Kau nak masak pun, doktor dah pesan, jangan bagi banyak rempah, nanti dia macam ni. Okey, bagi macam ni, dia macam ni. Jadi kita nak masak tu pun kita dah fikir dulu. Tambahlah suplemen. Bila macam ni, doktor sendiri sharing macam ni. Bila husband minum, dia ada rasa perubahan pada diri dia. Dia lebih yakin lah. Then, benda tu dia rasa perbezaan yang positif sangat kat badan dia. Jadi dia rasa macam ini bagus lah dia cakap. Sebelum ni dia kalau makan benda lain kadang-kadang dia efek dia macam ni. Dia rasa tak daya, dia rasa lagi penat. Yang ni dia adalah juga penat sebab dia punya medical history dia tu banyak cerita sikit kan. Tapi Alhamdulillah banyak membantu. Syukur sangat. Alhamdulillah kan. Jadi kata orang tu bila kita back to nature ni kan dia bukan macam drugs kan ni kan. Macam perkongsian Win yang semalam tu, kalau drugs ni kita makan dia hilang sekejap. Dia memang hilang sebab dia drugs kan. Tapi perawatan yang alami ni, yang natural ni dia perlukan cycle untuk perbaiki kita punya sel-sel kan. Macam fakta yang Win kaji semalam pun mengatakan 98% sel badan kita akan diperbarui dalam masa 1 tahun. Bermakna at least bagi kita tempoh masa 1 tahun untuk kita 98% pulih sembuh. InsyaAllah macam tu kan. Seronok mendengar bila dengar ada beri perubahan daripada segi kesihatan ni bila guna ni kan. Tapi yang lebih seronoknya tu yang kita boleh ambil kat sini kan, wahai isteri-isteri sekalian kan, kalau suami tak support, guna strategi Ani ni kan, buka besar-besar sikit bagi dia orang volume tu bagi besar supaya dia orang tak sengaja terdengar pula kan. Sebab apa yang ni sebenarnya ni kan ada yang mak bapak tak sokong ataupun adik-beradik kita cuba sampaikan kebaikan tapi tak nak menerima kan, lebih-lebih lagi pula pasangan kita. Jadi kita boleh gunakan pendekatan ni. Bila ada kelas-kelas ataupun ilmu-ilmu tentang bisnes ataupun tentang produk, kita buka bagi besar sikit. Korang ambil lah masa tu tengah urut lah kan, massage ke apa ke. Jadi dia tak boleh lari ke mana-mana kan sebab kita tengah massage dia. Itu satu tips tu kan kita boleh pakai, boleh guna pakai. Okay, and then lagi satu yang tips yang kedua yang we dapat daripada Ani ni, kalau keluarga kita belum menyokong ataupun teragak-agak dengan apa yang kita buat, bagi dia orang cuba produk tu. Bila kita tahu produk ni memberi kebaikan, kita bagi dia orang cuba supaya dia orang sendiri rasa pada diri dia orang. Bila dia orang rasa, dia orang sendiri akan percaya. Tak payah kita nak buang air dia banyak-banyak dah ni kan. Pendek cerita, senang kerja kan. Itu dah kita dapat dua rahsia kan. Macam mana kita nak tanya pasal kena tipu, tapi kita dapat tips macam mana nak tarik pasangan kita atau keluarga kita percaya dengan apa yang kita buat. Okay, lepas Ani dah join Ani kan, Ani dalam baru-baru jugalah, kira baru juga Ani menyeburkan diri ataupun menceburkan diri dalam bidang ni. Dan menurut kata Ani dah belajar banyak benda kan, daripada segi produk, daripada segi teknik, daripada segi bisnes dan sebagainya. Boleh tak Ani kongsikan sikit kan, selepas Ani dah join syarikat Forever yang sekarang ni kan, macam mana kita nak kenal pasti kan, ada tak cara kita nak kenal pasti mana syarikat yang memang sah ataupun genuine, ataupun mana syarikat yang agak-agak longgar, yang berasaskan penipuan ni. Ada tak cara kita nak bezakan tu ni? Okay, sebenarnya kalau kita nak, sebelum kita nak join mana-mana company ataupun mana-mana orang ajak kita masuk, firstly yang nak cakap,
kita kena kaji dulu company tu dah lama ke baru ditubuhkan. Kalau kita Malaysia, kita mesti lagi tengok dalam Malaysia kan. Company ni dah berapa tahun ditubuhkan. Sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Sebenarnya setahun tu pun dikira baru tu. Baru sangat. Okay. Tambah sekarang baru ni ada isu balik semula. Pernah terdengar ada orang ajak masuk program emas lagi tau. Ada dekat sini. Bila dia ajak kita tu, okey berapa kena masuk? Okey, bulanan dia kena bayar macam ni. Bulanan dia kita dapat macam ni. Lepas tu kalau kita ajak orang masuk, kita dapat 20% daripada jumlah orang masuk. Wow, macam menarik kan? Kalau time pandemik ni confirm lah ramai orang nak masuk. Kak Ani dulu macam tu lah kan. Tapi bila kita dah tahu, bila kita dah tahu rasa macam dia ni memang nak kena scam ni, memang ni. Tapi nak selamatkan orang yang dah seronok ni susah sebenarnya. Kita pula yang tolong kaji, ni ada tak dalam PNM ni? Ada tak ni? Rasa nak pergi je report kat KPDNKK ni. Kan? Rasa pula nak pergi tolong macam tu. Tapi baru-baru ni dah dengar ada dah masuk dalam tim Al-Hijrah. Memang company tu ada fishy-fishy lah sikit kat situ. And then yang kedua, kita kena tengok dah berapa tadi kita tengok dah berapa lama, dah berapa banyak tempat dia dah ada cawangan. And then kalau dah banyak cawangan, kita tengok pula dari segi management dia memang kuat ke tak, orang yang bekerja staff dalam dia tu memang ada ke tak. Kita boleh pula Google Facebook dia, maksudnya kat situ kita dah boleh cari ni trusted ke tak trusted, listed ke tak listed, macam tu kan. Lepas tu kita tengok dulu juga dari segi produk dia. Macam dulu Kak Ni kena tu emas. Okey, produk dia tu emas itu dia buat sendiri ke, dia cetak sendiri ke, dia ambil dekat mana. Okey. Itu semua kita kena ambil tahulah. Kalau kita tak kaji, memang salam buat salam lah kita punya duit. Habislah macam tu kan. Itu pengalaman Kak Ni dah dulu. Lepas tu kalau kita tengok balik, company tu menjanjikan terlalu bulan bintang ke tak macam tu. Kalau dah terlalu menjanjikan bulan bintang tu, memang tak ada pun sebenarnya yang macam tu. Mesti ada usaha kita sikit. Mesti kena ada effort kita sikit. Macam tu. Kalau orang ajak kita tu, kita nak terus cakap tak macam kat ni dulu sebab kawan ajak kan, nak terus cakap tak, kesian kat kawan. Okay. Tapi sambil kita nak cakap, sebelum kita cakap ya tu, kita kajilah dulu. Okay, bagi aku masa sikit kan, kita kaji dulu. Seboleh-bolehnya kita kaji dulu. Kita ambil sikit ilmu tu. Bila kita dah ada ilmu, InsyaAllah kita tak akan kena tipu selepas itu. Okay, alright. So, ada lagi tips ni? Ke tu je? Lagi satu konsep halal haram tu kena ambil tahulah konsep halal haram tu macam mana. Konsep-konsep macam yang tadi tu, macam emas. Sebenarnya kalau kita tengok dari segi halal haram dia tu, kalau kita beli emas, kena terus dapat emas kan. Itu ada konsep kat situ, kena ambil lebih tahulah. Dan macam satu kalau company tu kita nak tengok kalau company MLM lah, so contoh kita nak join kan, kita kena tengok company tu dia dah berapa orang dia kayakan, ataupun dia hanya orang yang sama je dia kayakan, ataupun ada rangkaian baru yang dia kayakan. Macam tu. Okay, alright. So tadi macam Ani cakap tadi, terperasan Ani kata ada satu kawan offer syarikat perniagaan emas, dapat 20% daripada setiap pembelian tu kan? Ani cakap tadi kan? Betul ke tu? Memang boleh dapat? Macam mana tu? Kalau company emas ni, sebab pernah join kan, dia sebenarnya 20% tu tak munasabah sangat-sangat pada company emas. Sebab cakap macam tu sebab sekarang ni jual juga emas sebenarnya, tapi company yang trusted lah. Okay. Bila kita masuk dalam company yang trusted, dia punya pulangan pada kita tu terlalu jauh beza. Itu yang kita kalau dah masuk jadi dealer pun, kita dapat 0.5% ataupun 1% je daripada jumlah orang beli. Tapi kalau company yang tadi tu 20%, beza. Ini company yang kita dah join setelah dah ada ilmu, kat ni dah join, 1 ataupun 0.5% je kita dapat. Yang tadi 20%, memang tak logik sangat-sangat dari segi emas. Memang tak logik.
Nasib baik dah ada pengalaman ya ni. Tu sebenarnya kan Ya. bila kita ditipu tu, sebenarnya kata orang there is a silver lining. Ada hikmah dia sebenarnya kan. Bila kita kena tipu bermakna Allah nak bagi kita pengajaran supaya kita boleh kaji lagi selepas ni, nanti tak kena tipu lagi. Kan? So yang Win boleh simpulkan dengan tips yang Ani bagi tadi tu, okey, ni you all boleh tengok, boleh ambil balik. Win nak rumuskan balik tips yang Ani bagi tadi untuk kenal pasti syarikat itu menipu ke tak menipu ke. Kan? Pertama Ani cakap tadi, first kita kena tengok dulu berapa lama dah company tu ditubuhkan dan kesahihan syarikat tu. Kalau setahun ke 5 tahun tu sebenarnya pun masih baru tu kalau nak kirakan. Kan, sebab dia belum melalui fasa ekonomi macam-macam lagi. Dia kalau nak ikutkan yang stabil betul-betul adalah 10 tahun ke atas. So make sure kalau kata ada kawan-kawan kita yang datang jumpa kat kita, dia kata Mike lah join aku, company ni baru tubuh setahun, kalau hang masuk, hang dapat jadi jutawan 0.001. Hati-hati kan, kenapa kita sibuk nak jutawan 001? Kalau betul company itu stabil, jutawan ke 5,000 pun dia boleh bayar, betul tak ni kan? Itu tips yang pertama. Okay, make sure lama, syarikat tu dah lama dan sahih. Jangan kata orang tak didaftarkan pun kan, di atas angin aja. Besok dia dah ambil you punya duit, you pergi ketuk pintu office dia dah tak ada. Okay, so tu kena make sure. Jangan kata orang terlalu terburu-buru nak join lah. Kaji sikit. Yang kedua yang Win dapat daripada Ani tadi, Ani kata tengok dah berapa banyak cawangan yang dia ada ataupun dah berapa stabil. Kan, kalau dia setakat entah kat mana kita pun tak tahu, tak nampak kan, ada office dekat mana ke macam mana ke kan, dia akan buat dekat rumah ke macam mana ke kan. Hati-hati, sebab kalau apa-apa berlaku kita nak pergi mengadu dekat siapa. Kan. Yang ketiganya Ani cakap tadi, tengoklah jenis produk dia. Macam tu kan, produk tu macam mana kan. Kalau produk tu yang berkaitan emas, so kita tahu dia punya logik income dia segini. Kalau dia punya syarikat tu syarikat networking tentang produk kesihatan, pun kita kena kaji jugalah kan berapa keuntungan boleh dapat. Macam tu kan. Jangan kata Ani apa tadi? Yang keempat yang menjanjikan bulan bintang. Itu pun kena tengok. Sebab apa? Bulan bintang dia tak jadi sendiri. Dia mesti ada formula sebenarnya. Kan, kalau kata menjanjikan dah boleh dapat macam ni, kau tak payah buat apa-apa pun, kau goyang kaki je boleh dapat lah. Tu kena hati-hati. Itu maknanya money game lah tu kan. Dia nak ambil duit kita, lepas tu dia laburkan ke orang lain, ambil pula duit orang lain, gali lubang tutup lubang, gali lubang tutup lubang, jawapan dia kan. Jadi kalau yang ada menjanjikan bulan bintang, kaji sikit mana datangnya tu. Kalau dia kata 20%, 30%, kaji sikit betul ke tidak 30% ni. Sebab di tempat yang Ani sekarang ni, sebab perniagaan yang Ani join sekarang ni, setahu Win 30% ni Ani dia punya keuntungan kan. Minimum. Yang tu logik tak ni? 30% tu logik ke tidak? Itu logik sangat lah. Setelah ditipu rasa yang ni paling logik. Kepelikan tapi nyata. Sebab kita dah tengok, kita dah kira, kita dah kaji kan, betul boleh dapat kan. Dan yang apa tadi, macam Adi kata, yang kelima kena ada ilmu. Jangan kata orang berdasarkan percaya daripada kawan tu, betul lah macam yang Ani pernah terkena kan, kita percaya kat kawan tapi kadang-kadang kita tak kata kawan kita tu menipu, dia pun tertipu kadang-kadang. Kan, tak tahu. Jadi kita kena kaji sikit lah. Macam tu kan. Dan kalau boleh kita selamatkan kawan kita tu sekali. Jangan sampai dia pun ditipu sama kan. Dan tips yang terakhir Ani cakap tadi, tengoklah kehalalan toyibannya kan. Sebab apa? Kadang-kadang bila kita kata macam kau tak payah buat apa-apa, kau dapat income tiap-tiap bulan. Itu kena tengoklah halal ke haram. Kalau tak ada usaha yang kita buat, mana datang akad dan sebagainya semua tu kan. Jadi datang mana dia punya platform halal tu. Macam tu kan. So jadi itu antara tips-tips yang Ani bagi, macam mana dia boleh kesan yang bisnes sekarang ni jauh berbeza daripada bisnes yang dia pernah kena tipu dulu. Ini aspek-aspek yang kita kena tengok. Okay, so insyaAllah kalau semua ni kita kaji secara detail kan, taklah kena tipu. Okay, Jangan kata orang suka mendengar yang manis saja kan, kerana tak semestinya yang manis itu yang manis itu baik kan, kadang-kadang yang pahit itu adalah ubat. Gitu. Kan. Okay, alright.
So boleh tak Ani bagi tahu kan perbezaan Ani sekarang ni memandangkan Ani dah berada di apa tu perniagaan yang baru ni kan. Okey, apa perbezaan? Sebab setahu Win perniagaan yang baru yang Ani berada sekarang ni pun adalah satu syarikat yang membayar bonus paling tinggi di dunia. Jadi masa Ani dengar tu kan membayar bonus paling tinggi di dunia 30% minimum. Kan dia bagi 30% minimum, maksimum up to 70%. Sebagai orang yang pernah kena tipu, Ani rasa macam mana tu kan? So macam betul ke ni boleh jadi macam gitu kan? Dan setelah Ani join, kan apa yang Ani rasa? Logik ke tak logik ni apa benda yang ada dekat company sekarang ni? Memang agak-agak bulan bintang juga ni sebenarnya ni kan? Ke macam mana? Bulan bintang ke ataupun memang sebenar-benarnya boleh dicapai? Okey. Dengan apa yang dah join sekarang ni dalam Forever, memang bulan bintang sebenarnya. Bulan bintang yang setelah dikaji dan ada cara nak capai. Dia proven. Okey. Satu dia company ni kita boleh dapat bulan bintang tadi tu melalui untung runcit saja pun kita dah dapat berapa. Lepas tu yang paling best, dia tak ada orang tengah. That's why dia boleh menjanjikan bulan bintang. Sebab dia keluarkan barang tu sendiri, dia buat sendiri. Dia ada kilang dia sendiri. Dia pasarkan sendiri. Jadi that's why dia punya jumlah tu kita dapat tu banyak. Tak ada orang tengah kat situ maksudnya. Kalau pakai sistem orang tengah, confirm jadi kecil kan. Bila orang tengah nak sampai ke kita, macam Kak Ni dalam niaga. Kak Ni ada supplier. Supplier tu mestilah ada untung dia. Kita pula beli, kita pasti nak ada untung kita, tapi kita tak boleh lah nak banyak sebab kita bukan direct terus dengan pembekal. Bila ada orang tengah, dia memang akan main harga. Apabila kita punya supplier tu naikkan harga, kita terpaksakan naik lagi. Macam tu. Tapi kalau dalam sistem Forever ni, tak ada langsung orang tengah. So 70% dibagi kepada kita tu, kita dah boleh menikmati untung runcit dekat situ. Kita boleh menikmati, ada juga direct bonus kat situ. Kita ada CBM, macam-macam lah lagi kat dalam tu yang kita boleh dapat. Dan yang kedua, tak ada konsep point-point. Macam Kak Ni pernah join tadi tu, dia ada konsep point kan. Bila ada konsep point, dia akan mengecikkan kita punya jumlah yang kita nak dapat balik semula tu. Contoh sale tadi 2,000, tapi bila daripada 2,000 tu dia ada point kat situ, so jumlah yang kita akan dapat berdasarkan point tu. That's why tadi kan dapat tadi 150 je daripada sale 2,000. Kan. Tapi kalau kat sini dia bayar kat kita daripada jumlah harga jual. Contoh harga jual 99. Kita dah join VIP tadi, kita dapat 30%. So kita jual pada kenalan dekat tepi-tepi rumah ke apa, 30% kat situ, kita dah ada untung runcit kita kat situ. Tapi walaupun untung runcit yang kita dah dapat, daripada company pun kita dapat. Jadi banyak tak kat situ kan. Banyak sangat sebenarnya kelebihan dia. Tapi syarat dia bukanlah macam tadi. Macam tadi kita tak buat apa-apa tapi kita dapat. Konsep kat sini panggil telus. Halal. Konsep halal tu sebabnya kalau kita buat kerja, kita dapat. Kalau kita cari orang bawah pada kita pun, tapi orang bawah kita tu buat kerja, kita tak buat kerja, kita tak dapat. Konsep kat sini tu macam baguslah sebenarnya. Tak ada mengkayakan orang atas saja. Jadi macam seronok lah kat situ. Kalau lah Kak Ni tahu ni dulu, dah makan 3 tahun lepas, tak tahu pun pasal bisnes ni, kalau 10 tahun lepas patutnya aku dah join. Ibaratnya macam tu. Tapi sebenarnya ada hikmah Allah atur sekarang tu ni. Kan? Betul. Sekarang ni kan. Mungkin sebab nak jumpakan Ani dengan tim yang betul yang boleh support Ani untuk bisnes yang lebih berkembang kan. Kalau tim kita ni macam tim kita ni yang paling seronok sekali tu ada mission 2455 tu. Bila kita buka balik surah An-Nur tu, surah 24 dan surah 55 tu paling best, terbaik. Rasa macam hikmah yang Allah nak bagi aku lalui yang dulu tu, rugi puluh ribu tu, nak jumpa dengan platform ni. Tapi syarat dia kita kena sama-sama juga buat. Jadi seronok kat situ kalau kita nak cerita dengan orang pun, kita macam tak ada lah ibaratnya orang kata MLM. Okay, kalau aku buat kerja, engkau dapat lebih. Tak. Konsep dia telus. Dan tak ada konsep pairing-pairing tu macam sistem LMM yang lain tu. Piramid-piramid tu tak ada. Kaki sana, kaki sini tu tak ada.
Jadi dia unik ni yang nampak Unik sangat. unik, tak sama dengan yang pernah dia join sebelum ni. Kan macam orang apa too good to be true lah. Tak percaya kan? Tapi sebenarnya wujud. Percayalah. Miracle. Kan. Jadi alhamdulillah kan dah berjumpa dah dengan sekarang ni. Macam Ani cakap tadi yang di syarikat lama Ani buat sale 2,000 dapat 100 setengah kan. Kalau di sini dengan sale 2,000 tu Ani boleh dapat 600 ni. 2,000 sale boleh dapat 600 minimum. Macam tu. Itu Jadi belum nampak untuk lagi tu kan. Ya. Jadi cuba kata orang apa tu kita buka mata, buka telinga dulu untuk kaji dan ambil tahu. Tak rugi ni walaupun dah banyak kali ditipu, dah banyak kali tertipu dan rugi pun, tapi tak rugi kerana tengok Ani dapat jumpa sesuatu platform yang sangat menguntungkan sekarang ni kan. Lagi satu sebabnya yang seronok tu sebab macam Ani sebelum ni Ani banyak guna produk tu. Guna dan hanya untuk keluarga sendiri je. Tapi lepas pada ni rasa macam kena bagi tahu lagi ramai orang supaya lebih tahu. Banyak sangat kelebihan dia dalam Forever ni. Kan jadi tak kata orang di dalam Forever ni bukan kita seorang-seorang saja seronok. Kita boleh kongsi kebaikan dengan ramai orang lagi kan. So kita dah nak bersampai ke akhir-akhir dah ni. Jadi Win nak tanya sikit lah, apa matlamat dan harapan Ani dengan bisnes yang sekarang ni. Sebab kita tahu kan dalam bisnes ini memang menjanjikan untung yang sangat besar. Betul kata Kak Zahara, modal kecil untung besar ya, sebenarnya wujud. Kena tengok lah kan, betul-betul kena kaji. Jadi apa harapan Ani pada bisnes ini memandangkan banyak benda yang Forever ni boleh offer pada Ani kan. Jadi apa harapan Ani pada perniagaan ni dan keluarga lah. Harapan Ani tu besar lah. Harap sama-sama boleh berjaya dan see you at the top kan. Bersama dengan yang orang yang dah berjaya sekarang ni. Sebab tak ada yang mustahil. Selagi kita ikut konsep yang dah diterangkan, kita buat macam mana orang lain dah buat, so tak ada yang mustahil pun. Miracle tu bukanlah keajaiban yang sesuatu susah sangat nak dicapai. Sebenarnya ada jalan pintas dia. Follow je cakap sifu-sifu yang dah berjaya dalam Forever. InsyaAllah platform dah betul, team dah betul, circle dah betul, insyaAllah. Dari satu pesangan ni, walaupun kita dah ada kerja hakiki, bukan bermaksudnya kita tak boleh buat. Kerja hakiki boleh jalan seiring juga dengan Forever ni. Bagi orang yang bekerja lah, macam Kak Ani lah. Bekerja, sambil-sambil tu kita boleh buat, insyaAllah. Jadinya kan itu Ani punya harapan lah dan matlamat di dalam Forever ni kan. Jadi apa nasihat Ani pada orang-orang yang mungkin pernah tertipu di luar sana kan dan dah kata orang tu serik ataupun betul-betul terkesan dengan pengalaman-pengalaman yang buruk kan. Boleh tak Ani bagi nasihat sikit kat depa ni untuk bangun balik Ani dalam perasaan yang down lah macam tu. Pada siapa yang pernah tertipu macam Kak Ni, dunia belum kiamat lagi. Kita macam Win cakap tadi tu, kita cuba ambil iktibar dan cuba bangkit. Apabila sesuatu yang tak enak berlaku dalam hidup kita tu sebenarnya pada kita tak bagus, tapi Allah cakap itu terbaik untuk kita belajar. Jadi jangan kita berhenti di situ. Kita dinasihatkan berusaha dan mengkaji setiap satu tu, adakah itu yang terbaik, dan selebihnya kita serah pada Allah. Berdoa, berikhtiar, tawakal. Itu je. Alright. So kalau tak cukup dengan perkongsian Ani, tak cukup dengan apa tips-tips yang Ani bagi, nak korek lagi dengan Ani kan, bolehlah ada nombor telefon, boleh WhatsApp Ani ataupun ada juga FB page, FB personal page dan juga YouTube Ani, boleh connect.
kan. Boleh contact Ani untuk dapatkan penjelasan lebih lanjut supaya you all tak tertipu. Okay, so insyaAllah Ani berpengalaman dan boleh bantu you all dalam isu-isu yang berkaitan lah. Okay, alright. So ada apa-apa lagi yang Ani nak sampaikan sebelum kita berakhir ni? Berusaha mencari yang terbaik dalam hidup, pasti akan jumpa jalannya. Jomlah join tim Kak Ani. Tim yang terbaik. InsyaAllah kan. Cuma buka mata dan minda kita, beri peluang pada diri kita. Kerana apa yang sesuatu yang buruk berlaku pada diri kita itu sebenarnya adalah satu pengajaran yang Allah nak bagi pada kita yang sangat berharga untuk kita hadap perkara dekat depan. Dan jadi beri peluang pada diri anda, okey. Jangan kata orang merajuk lama sangat kan. Pernah kena tipu, pernah kecewa, pernah apa semua nak merajuk lama-lama sangat kan. Tak ada masa. Kita kata orang masa tak panjang. Jadi kita gunakan masa yang ada ni untuk perbaiki diri dan juga masa depan kita bersama. Okay, so alright, kita akan jumpa lagi esok dan seterusnya dengan guest-guest yang lebih menarik lagi. Okay, so kita ucapkan terima kasih pada Ani kerana sudi join kita sesi interview kita hari ini untuk beri manfaat pada lebih ramai orang. Okay, so Win harapkan dan wish yang baik-baik saja untuk Ani, semoga berjaya di masa hadapan. Okay Ani, terima kasih. Assalamualaikum. Bye.